Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat saya masuk sekali lagi. Alhamdulillah saya dapati sini. Terima kasih. Cikgu Hafni dah masuk. Waalaikumsalam Cikgu Hafni. Alhamdulillah, Johor hujan lebat tapi gambar clear. Okey, di tempat saya ni dah hujan tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Tuan Syed Syukri. Ini orang hipnoterapis ni. Di Besut, Kelantan, dia kata Besut cerah dan panas. Alhamdulillah. So, terima kasih kepada Cik Nuraini Khairani. Masuk, boleh tolong share. Jadi saya dapat banyak feedback, kawan-kawan dia kata dia tak dapat, jadi saya tak boleh nak masuk satu-satu. Jadi harap kalau boleh sahabat-sahabat yang sedang mengikuti perkembangan live ini, tolong sampaikan atau tolong share as much as possible so that dia orang boleh lihat. Dan ada bertanya kat saya macam mana nak lihat, because saya buat ini ialah di dalam page, iaitu punya customer page, punya page iaitu bukannya daripada profile. Jadi orang-orang kadang-kadang sempat saya sharekan juga dalam profile. Sebab dalam page ni banyak maklumat saya boleh tahu, ya, dia bagi tahu daripada mana yang masuk, berapa masuk, semua dia boleh bagi tahu kepada saya. Jadi sebab tu sahabat-sahabat kita daripada Kuching, daripada Sabah pun masuk. Jadi bila saya tahu kata dia masuk, sebab itu kadang-kadang saya dapat maklumat bahawa cuaca ataupun di kawasan sana boleh dengar siaran dengan jelas dan clear. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau tuan-tuan dah baca dalam saya punya posting, saya telah pun keluarkan iklan iaitu special 1 hour talk on basic coaching pada 5 bulan ini. Tarikh tutup ialah pada 4 bulan. Jadi sampai cepat dia dapatlah. Saya harap ramai boleh masuk. Dan dah ramai pun dah quite a lot juga lah dah register ni. Jadi saya ucapkan syabas lah yang mana sempat yang boleh register dan masih lagi boleh register. Dan untuk makluman pada sahabat-sahabat semua bahawa apa yang saya sebut ni adalah berhubung dengan perkembangan suasana kita sekarang. Jadi secara tak langsung saya mengambil kira contemporary, ya, apa yang sedang kita beri perhatian sekarang ni. Kalau tajuk ini kita cakap mengapa fokus pada coaching. Sudah banyak tajuk-tajuk yang saya cakap. Maka sekarang ni saya cakap why should we go for coaching? Sebab coaching ni dia bukan kerana untuk coaching dia saja. Dia ada bongkai because dia berbentuk dalam segi communication, membuka minda, mengeluarkan potensi diri dan sebagainya. Sebab tu kita katakan mengapa perlunya coaching. Dan misalnya contoh saya dah sebut semalam iaitu kajian tulisan artikel yang tulis oleh Alan Moore, iaitu seorang senior client partner daripada Korn Ferry. Ya, dia menyatakan bahawa coaching dalam 21st century ini memang sangat-sangat diperlukan. Dan mengikut kajian dia, seperti yang saya kata sekarang ni,
Metodologi menekankan kepada melihat sesuatu bukan saja individu tetapi kepada tim dan juga sistem sesuatu organisasi. Ini termasuklah memahami bagaimana kita memperlihatkan vision kita punya syarikat, organisasi kita. Kita memahaminya dan dengan penuh clarity, dengan penuh penjelasan yang sebenarnya. Dengan adanya benda macam ni boleh menyebabkan semua orang kita boleh contribute, kita boleh membina supaya kita memahami bahawa sesuatu yang uncertainty, sesuatu yang tidak kepastian itu merupakan is the normal thing. Jadi nak bergerak daripada satu sudut yang boleh membawa kita jadi agile, mudah berubah ikut keadaan semasa, menyebabkan seseorang itu memerlukan satu teknik-teknik, bukan lagi technical saja teknik, dia memerlukan adaptive strategi, iaitu melalui coaching. Dan mengikut apa yang dia orang kaji juga, saya sebut malam, bahawa terdapat dua business measuring yang dia orang guna pakai. Satu daripada segi productivity dan yang kedua daripada segi leadership performance, meningkat apabila digunakan coaching. Ini dia menyatakan bahawa percentage kenaikan orang yang menggunakan teknik ni, iaitu mengikut dia, kalau ikut dia kata 60% meningkatkan productivity, dan yang kedua memberikan kepuasan kepada employee. Employee ni kalau anda era sosial sekarang ni diutamakan seperti profit. Dia kata profit is equal to employee. Sebab kalau employee happy, business flourish, berkembang. Jadi nak bagi pekerja tu happy dengan seadanya, of course kita orang Islam kerja ibadah sebenarnya Allah, maka kita buat yang sebaik yang boleh. Tapi dalam konsep kita ni tak perlu siapa memantau pun kalau berdasarkan kepada apa yang kita dilatih. We must do the best. Okay, we cannot be number 2 or number 3. We must be number 1 all the time. Jadi dalam peningkatan inilah, dalam usaha untuk inilah, maka dia terangkan skill-skill tertentu yang seperti mana kita tahu. Skill macam mana cakap boleh mempengaruhi orang, memahami. Kedua, macam mana yang perlu dia kata ditingkatkan listening skill. Listening skill bukan kita dengar macam cakap dah, mendengar dengan penuh ilmu. Mendengar seadanya mengikut kemampuan, kebolehan, dan mengikut bukan sekadar cara filter kita, berbagai-bagai filter. Sebab itu dia kata multi level of listening skill. Kemudian dia menekankan tentang empathy. Bagaimana pendekatan empathy. Rasulullah SAW menyebut banyak cara-cara dan banyak sahabat-sahabat kita dalam bidang ada sebut. Memang kita tak asing antara coaching, terapi, hipnoterapi, NLP dan semua, dia interrelated. Dia datang daripada satu asas, iaitu psikologi. Jadi ini yang saya nak terangkan. Mengapa? Sebab sekarang ni C-suite atau kepimpinan yang peringkat C-suite leaders pun menggunakan coaching sebagai satu proses peningkatan perkembangan dan pembangunan minda dan juga profesionalism. Jadi nak maju ke depan, bukan saja dia kena tingkatkan skill, profesional dia perlu ditingkatkan melalui inilah kita katakan berubahnya memahami kedua-dua konsep, iaitu social, emotional dan cognitive. Dan kalau kita tengok pula daripada segi yang diterangkan oleh satu orang yang tulis artikel berhubung dengan social era ni, nama dia Nelofa, dia ni orang American. Dia mengatakan tiap-tiap seseorang tu ada keunikan. Allah dah bagi tahu dah. Aku jadi manusia seorang ni semua aja. Dia ada kebaikan. Dia kata setiap seorang ada kebaikan, ada keistimewaan. Jadi kalau saya duduk tempat saya sekarang ni, saya seorang yang boleh duduk tempat ni. Itu keistimewaan dia saya. New York kata where you are, situ tempat yang anda duduk tu merupakan satu kebolehan, kekayaan, maksudnya ilmu, pengalaman yang begitu lama, tersusun, indah, ada pemikiran, pendedahan sebagainya. Maka itulah specialty ada tiap-tiap seorang. Jadi specialty ni boleh dikeluarkan semasa berlakunya di dalam coaching. Mungkin dia tak pandai dalam bidang tertentu, tapi dia pandai dalam bidang lain. Sebab itu dia kata ada 7 ke 8 intelligence. Bukan dia pandai buat matematik, macam-macam ada intelligence. Setengah orang tu pandai menyanyi. Nyanyi macam mana pun suara dia jelas, memang cantik. Tak payah dah. Dia lagi jerit, lagi mantap, lagi senau, lagi sedap. Itu keistimewaan dia. Rupanya nak mengeluarkan kemampuan tu, ya Allah. Itu yang kita nak tumpukan. Apa yang kita ada tak kekal. Who you are akan keluar selama-lamanya. Jadi mesti kata coaching membantu seseorang itu mengeluar
sifat yang terdapat di dalamnya, potensi diri yang tersembunyi. Tapi kita memerlukan seseorang untuk membantu kita. Itu dikatakan melalui coaching dan juga dipanggil self coaching ataupun kita kata muhasabah diri. Oh, terima kasih kepada sahabat yang sekarang ni. Okey, yang mana baru masuk ni saya ucapkan selamat datang. Jadi saya ingat mungkin hari ini kita memang tak ada ketemu lah. Semalam pun ada yang ketemu, ada tak boleh. Mereka ada meeting. Itulah kita tak tentu. Dan lagi satu juga, zaman sekarang ni dia kata consumer bukan kita je creator. Consumer will become co-creator. Oh, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang perlunya coaching ni. Sebab tu mengapa fokus pada coaching. Lain-lain profesional pun, profession bidang pun nak belajar coaching juga. Bidang marketing, bidang medical, apa saja bidang lah dikira termasuk dalam coaching. Coaching merupakan satu elemen, dia tak diasingkan. Jadi sebab tu saya kata maka perlunya coaching. Dan coaching ni bukan lagi dah macam 20 tahun yang lalu, dah berkembang luas tuan-tuan dan puan-puan. Cukup luas. Dia punya bidang pun dah berubah. Teknik-teknik dia pun berubah. Jadi kalau nak terang ni, kita sembang dululah. Nah, ini praktikal. Dan sekarang ni daripada barat sekalipun mereka melihat satu sudut yang dulu mereka tak minat, iaitu dalam sebut social emotion. Social emotion. Sebab dia tahu sesuatu yang dilakukan komputer cuba nak ubah dengan berbau, perasaan dan sebagainya, dia gunakan robot, dia cuba nak gunakan, tetapi robot tak boleh mengganti manusia. Jadi maka di sinilah kita, terutama kita yang memahami agama, kita kena praktis dan amalkan, sebab benda yang disampaikan oleh Rasulullah ni semua benda praktikal. Ya, kita kena lakukan. Dan lagi satu, kalau saya tak silap, kalau dulu saya ada terang kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu apabila kita buat sesuatu, kita bukan saja melihat sesuatu daripada cara orang tu bekerja daripada atas. Sekarang ni patut pekerjaan tu dilihat daripada bawah. Nampak tuan-tuan dan puan-puan, dah berlain dah. Kalau kita nak tahu pekerjaan macam mana yang boleh diganti dengan robot, yang boleh diganti dengan komputer, yang ganti dengan AI, tengok daripada bawah, bukan daripada atas turun ke bawah. Daripada bawah naik ke atas. Tengok daripada individu dan jumpa keseluruhannya. Walaupun kita ada big data, walaupun big data dia menggunakan komputer, pakai AI, menggunakan algoritma dan sebagainya, tetapi kita melihat daripada pihak bawahan. Kalau kerja yang repetition yang mudah di-example, dicerita sebagainya, mudah diganti dengan komputer. Tetapi sesuatu yang melibatkan perasaan, jiwa dan sebagainya, tak boleh. Even miracle pun boleh pakai robot lah ni. Pakai robot. Jadi benda-benda yang sebutkan tuan-tuan ni sekarang ni sangat-sangat diperlukan. Misalnya, kalau kita pakar dalam bidang apa sekalipun, kalau kita nak berkomunikasi lebih berkesan atau kena fully engage dengan seseorang, kita kena ada ilmu. Dan ilmu diguna dalam cakapan, bukan guna saja waktu nak jalankan tugas. Bukan digunakan saja bila kita duduk atas stage. Tidak. Harian. Teknik, bukan nak coach orang setiap hari. Teknik. Rupanya serpihan tu dipakai. Sebab teknologi yang dapat ini adalah serpihan spill over daripada pengkajian pergi ke outer space. Ya, yang kita dapatlah ni. Sampai keluarkan handphone yang boleh bagi yang kata boleh tahu macam-macam lah. Even kita punya sejahtera pun, My Sejahtera pun pakai elemen macam tu juga. Jadi, New York kata, everything is now based on computer, tetapi ada benda yang masih memerlukan pendekatan human. Dan di sini jugalah bagaimana coaching membantu untuk mempertajamkan talent, kebolehan seseorang. Talent ni boleh dikeluarkan. Ada setengah orang semula jadi, tuan-tuan dan puan-puan. Setengah orang dia boleh dibimbing, dibantu. Misalnya pitching, orang menyanyi. Dia ada music coach. Dia ada vocal coach. Yang mana detail dalaman, suara dalam, suara luar dan sebagainya. Orang belajar bahasa Arab senanglah. Sebab dia ada yang keluar dari rongga hidung, mulut dan sebagainya. Itu dia. Jadi dia melihat pada bagaimana perkembangan sesuatu ilmu itu. Perkara-perkara yang saya sebut ni sebab tu menyebutkan mengapakah perlunya coaching. Dan abad ke-21 ni dia kata, coaching memain peranan yang begitu luas, bukan saja nak coach one to one ataupun team, kepada sistem.
Dan ada satu bentuk coaching untuk sistem, ada. Nanti saya terang kat tuan-tuan. Gunakan sistem. Dan sekarang ni berapa melihat sistem di dalam sistem. Dia kata, walaupun sekalipun, walau saya cakap macam ni, penerimaan maklumat yang saya sampai ni mengikut development stage individu yang telah memahaminya, mengikut keperluan, kehendak dan fokus of attention dia. Maka makna dia mengikut keperluan dia. Begitu juga semua orang. Jadi kalau kita nak cakap macam saya cakap ni, rambang kesusahan, tertakluk kepada minat, bidang seseorang, fokus seseorang, sesuatu yang dicari, mencari dan tercari, dan menyebabkan dia berfikir, terfikir dan memikir. Benda-benda ni meletakkan seseorang dalam keadaan conscious. Coaching melibatkan conscious. Dia tak subconscious, dia fully conscious. Tapi coach mendengar dalam bentuk yang subconscious terkadang-kadang. Jadi benda ni kena dilatih. Dan seterusnya, mengapa perlu yang kita katakan coaching ni mesti kita membina? Sebab kita pun buat mistake selalu, tuan-tuan dan puan. Mistake selalu kita buat, tak boleh. Sebab tu kita kena istighfar selalu. Kita buat silap banyak, tapi itu kena bertaubat. Salah satu, dia kata, apabila berlaku kesilapan, boleh membina kepercayaan. Can build trust. Hebat, tuan-tuan. Dalam satu artikel yang tulis Nilofer ni, dia kata, Mat Saleh ni, iaitu orang Negara Barat, dia kata, apabila kita berhubung dengan seseorang, hubungan kita dengan seseorang tu umpama macam orang kata bercinta. Ada berlaku up and down dan sebagainya. Tetapi bagaimana matlamat menyelamatkan sesuatu. Common ground menyelamatkan sesama kita. Perbezaan kita berteras pada cara, tapi matlamat kita tetap sama. Jadi, manusia tidak akan berbeza jika pertama sekali dia tidak sama. Dia kena sama dulu baru boleh berbeza. Jadi walau begitu, kadang-kadang menyebabkan kita mendapat pelajaran daripada kesilapan kita. Macam saya banyak salah, saya banyak kelemahan. Saya bukannya orang pandai, saya tak reti apa-apa. Kalau saya tak pandai, takkan saya nak duduk sini. Saya lebih tinggi lagi lah kan. Macam saya ni je manusia biasa. Seperti debu-debu berterbangan. Sentiasa mengharapkan ilmu dan dibantu oleh kawan-kawan. Of course, kita kena minta kepada Allah lah. Dan dibuka minda melalui perbincangan dan sebagainya. Bagaimana dia boleh meningkatkan kepercayaan? Menyebabkan kita melihat sesuatu daripada segi hubungan, sama ada kita melihat sesuatu daripada segi bagaimana kita struggle nak menjayakan sesuatu. Kedua, bagaimana kita meningkatkan komitmen, dan bagaimana kita berhubung baik antara satu dengan lain. Dia bentuk co-creation, dia panggil. Co-creating. Macam kita nak kenangan seseorang, macam mana kita nak meyakinkan. Tak perlu kita belajar nak yakin, perlu bila tak ada teknik kita pakai yang tak payah berteruk-teruk, tapi kena belajar. Yang tu kena belajar. Sebab walaupun saya maklum kat tuan-tuan ni, saya sendiri pun masih belajar. Kadang-kadang dengan adanya hubungan kita dengan satu dengan lain, saling bantu-membantu, maka kelemahan kita boleh dibantu dengan orang lain. Kadang-kadang kita melihat dari sudut lain. Misalnya macam orang cakap lah, kalau saya tulis bagi pandangan saya nombor 6, anda melihat sana tentu anda kata 9. Sampai bila pandangan kita tak sama? Sebab pandangan anda itu huruf 9, bagi saya huruf 6. Jadi kalau kita bertegang dalam bentuk tu, jadi that's why kata, yes you are right. Yes you are right. Sebab itu opinion pandangan anda. Dan begitu juga pandangan saya. Jadi sebabnya mengapa kita melihat sesuatu, masing-masing melihat dari sudut yang berbeza. Cuba kita melihat dari sudut yang sama. Under same, orang kata common ground, maka kita melihat sesuatu pun yang sama. Dan berikutnya dia menerangkan juga, dalam proses buat sesuatu tu, kita kenalah selalu maaf-maafan antara satu dengan lain. Tak boleh lari tu. Saya pun kan pandai bermaaf-maafan. Kita kena minta maaf lah. Sebab dengan melakukan, dengan cara kita minta maaf pun menimbulkan kekuatan diri kita. Sebab itu kita self-altering person. Dia mengharap kepada Allah, dia berusaha. Dan dengan cara yang demikian, menyebabkan dia berlaku learn, relearn and unlearn. Benda ni tak boleh lari sebab benda melibatkan resilient diri. Jatuh naik, jatuh naik, jatuh naik. Jadi kalau nak menentukan benda tertentu, maka sebab tu macam bentuk yang saya cakap tadi, menyebabkan kalau orang dulu dia susah nak terbuka, selepas dia coaching dan bincang, dia punya sifat keterbukaan tu, bank of openness, you are welcome. Yang ni welcome. That means dia kata let it go. Kalau dia kata orang bahasa orang let go.
Beliau kata, apa saja yang kita rasa, yang kita tak puas hati, kita let go. Kita terima dengan seadanya. Sebab tu kita kena sabar dan berusaha. Dan satu lagi juga, bila kita ada hubungan antara satu dengan lain, kita cara tak langsung ada give and take. Sebab dalam bentuk sosial kita dengan masyarakat ni, kita tertakluk pada nilai-nilai yang kita pegang dan matlamat purpose yang kita nak laksanakan. Kadang-kadang purpose yang kita laksanakan tu kalau berteraskan pada sosial, insyaAllah dia boleh berkembang. Tapi kalau kita terlampau jaga sangat hak kita, sampai kita tak boleh nak bergerak, dan kita tak boleh berkembang. Dan last sekali yang saya sebut pada tuan-tuan perempuan, ialah, iaitu, kalau kita tanya buat satu, saya mencari jawapan sampai bila kita tak jumpa. Sebab by the time kita ada buat jawapan, benda yang kita nak cari jawapan tu dah obsolete. Saya nak buktikan bahawa perlunya coaching. Apa bidang sekalipun dia memerlukan coaching. Tak kira lah coaching mana pun, tapi dia memerlukan coaching. Sebab kalau fikir betul-betul, kalau kita hadapi sekarang ni, kalau kita kata yang kita buat semuanya berteraskan pada assumption ataupun andaian kita. Tetapi apabila kita ubah andaian kita, maka assumption yang dulu dah tak pakai, maka benda tu dah berubah. Jadi the best way is not to find the answer. The best way is for you to improve your thinking and social emotional. How? By asking question. By asking question. Jadi, rupanya tuan-tuan dan puan-puan, bukti yang saya sebutkan mengapa kita memilih coaching, fokus coaching, yang saya bagi tadi telah memberi sedikit banyak bahawa bagaimana perlunya coaching. Bukan saja daripada coaching persi, kegunaan coaching dengan dalam bidang-bidang lain, bidang-bidang tertentu, boleh membantu perkembangan minda dan sebagainya. Misalnya, pembelajaran lah ni tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita beli handphone ni, tahun depan keluar pula model baru. Tahun depan keluar baru, sampai bila lah kita nak belikan? Sampai kita tak larat, sampai kita tak mampu. Sebab itu setengah orang kata, saya takat ni sajalah. Dia kata, okey, saya tak mahu. Because it need you punya effort, fokus, tenaga, energi, kesihatan badan, kesihatan minda. Yang disebut oleh banyak sahabat-sahabat kita ni. Kesihatan minda tu kena dijaga. Dan termasuk diri kita. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya terang kat tuan-tuan dan puan-puan ni merupakan satu pecahan-pecahan yang buka minda. Minta maaf, banyak saya dapati daripada saya yang mengikuti, banyak orang-orang bidang teknikal telah mengikuti coaching. Saya ingat dah beribu. Medical, therapist, hypnotherapist, apa lagi? NLP, cikgu, teacher, guru, doktor, semua belajar. Bukan kata pandai sangat coaching, tak. Itu dia memperkayakan ilmu pada diri kita. Sebab dengan belajar coaching, kita sentiasa membuka, menerima yang terbaik. So tiap-tiap hari, it's not going to be the same. Today is not going to be the same as yesterday. And tomorrow is not going to be the same as today. Sebab tu kita orang Islam tiap-tiap satu, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Maka datanglah ketenangan. Jadi nak meletakkan diri kita dengan penuh ketenangan ni, tuan-tuan dan puan-puan, maaf. Betul lah saya kalau saya silap. Kita kena bersabar. Kedua, kita terima dengan seadanya lah apa yang ada sekarang ni. Saya mampu buat setakat ni saja. Sumbangan saya boleh bagi setakat ni. Tetapi yang saya bagi ni tak payahlah cerita banyak. Sebab apa yang saya sampaikan, itu yang kita kata the crux, the core of the whole thing that we want to talk about. Dan kalau tidak ada apa-apa soalan, saya terima, saya cakap benar, Cikgu Hafni kata benar. Okey, tolong maklum sikit Cikgu Hafni yang mana benar dan saya. Mungkin memang tuan-tuan ni punya orang pandai-pandai. Ni semua orang depan saya ni orang bijak-bijak, tuan-tuan. Jadi sementara kalau tidak ni saya maklumkan bahawa saya telah pun buka untuk certification training pun saya dah buka. Telah mendaftar, beberapa orang telah mendaftar untuk certification, ini for overseas certificate, coaching certification. Dan samping juga untuk coaching for local, kita punya dalam negeri pun saya buka juga. Dan sebab kita banyak coach-coach yang berpengalaman dalam bidang masing-masing yang mungkin anda tidak mengenali mereka. Tetapi mereka di dalam industri marketing dan industri coaching begitu lama. Setengah dah 15 tahun, setengah 20 tahun, setengah 10 tahun ada. Cuma dia orang tak
coaching ni kadang-kadang dia tak payah hebah-hebah sangat, tapi dia punya pasaran, dia punya followers, dan satu lagi kita kata dia punya market. Dia orang tahu siapa dia players. Sebab yang kita sembang ni banyak kita sembang dalam bentuk training, ya, coaching training dan sebagainya. Dan kalau kita pergi dalam coaching pesi, kita tahu siapa yang buat. Especially sama ada coaching one to one, team coaching, group coaching, ataupun kita membantu C-suite coaching, right? Itu yang memerlukan satu teknik, ataupun sebab tu dia kata coaching pun kena tahu teknologi dia. Sebab kita sentiasa berdepan dengan orang selalu pandai. Hari ni saya tak tahu setiap hari berapa ribu buku-buku baru dikeluarkan, kita tak tahu. Cuma kalau kita buat research kita tahu. Satu hari berapa new book coming up. That means bila new book coming up, benda yang ditulis tu 3 tahun, 4 tahun yang lalu baru keluar sekarang. Buku tu dah jadi macam history dah, contextual, benda yang terlalu lalu. Tapi yang kita buat praktikal sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, itulah realitinya. Realiti menetapkan kesenambungan daripada apa yang telah actuality berlaku. Jadi kita kena sentiasa berusaha. Dan lagi satu juga, kalau tuan-tuan berminat, sila WhatsApp kepada saya. Kalau boleh eloklah WhatsApp ataupun PM. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah PM dan telah pun register untuk special training 1 hour waktu 8 sampai 9 pagi, 8 pagi sampai 9 pagi pada 5 hari bulan ini, iaitu hari Sabtu. Ramai pun dah daftar. Jadi pada 4 bulan ni saya akan last registration pada 4 bulan. Ya. Kalau banyak tuan-tuan dan puan-puan last minute, kelang kabut saya juga kan. Jadi saya bukan nak kata sebab peluang yang kita nak buat ni terhad, memang ramai yang nak masuk. Setengah tu dia bukan tak boleh masuk. Hari itu dia ada tugas lain. Tak apalah kita buat lain. Dan setengah tu dia tak sempat, dia terus register untuk belajar. Ya, nak belajar. Dan sekarang ni ramai orang nak belajar. Sekarang ni orang belajar bukan sekadar belajar nak dapat ilmu saja, tuan-tuan dan puan. Belajar untuk diguna pakai. Samping meningkatkan ilmu, meningkatkan daya usaha kemampuan diri. Itu yang kata tingkatkanlah potensi diri. Jadi kalau nak tahu potensi diri, kita kena tahu kompetensi kita kat mana sekarang ni. Itu kompetensi. Kompetensi kita menunjuk kata kemampuan, kebolehan yang kita laksanakan sekarang tu dikatakan kompetensi. Tapi apabila kita potential kompetensi, Allah sahaja yang maha mengetahui. Yang ketiga dia kata emergent kompetensi. Kompetensi kebolehan tu keluar dengan tersendirinya oleh sebab keperluan sesuatu tanpa diduga. Itu pemberian Allah kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun penemuan-penemuan dalam pengkajian dan bagaimana kita terjumpa sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Ya, yang mana boleh share knowledge dengan kita. Jadi alhamdulillah itu merupakan sesuatu terbaik. Okey, sekarang ni saya nak tengok di Facebook pula ya. Saya minta Facebook boleh baca lah. Sebelum saya nak pergi situ, sebab salah satu saya dah tulis ni, coaching dikira sebagai salah satu proses untuk membangun perkembangan potensi diri pekerja, macam saya sebut tadi, di dalam suatu organisasi. Terdapat banyak kajian, research mengatakan coaching berkesan di dalam usaha mempertingkatkan performance atau kapasiti tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Ini seperti mana yang ditulis oleh International Consultant Korn Ferry, yang ditulis oleh Alan Perry tadi, yang ditulis oleh apa nama ya, Alan Moore. Itu dia kata senior client partner ya, yang menceritakan yang saya sebut tuan-tuan buat permulaan tadi. Sememangnya betul. Jadi sebab tu mengapa perlunya saya bincang ini. Di samping tu juga terima kasihlah kepada Coach Zubaidah daripada Singapura sudah memerhati. Mudah-mudahan minta ke siapa saja ni, Coach tolong share dengan grup-grup you di Singapura dan sebagainya. Dan terima kasihlah kepada Cikgu Hafni, Cikgu buat sharing. Terima kasih juga kepada Syekh Sukri Zufur Rahman, pada Cik Puan Nuraini Khairani, selamat datang. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Buka peluang. Okey, memang peluang tu bukan hak saya, peluang tu hak Allah. Kadang-kadang orang tak nampak peluang depan mata, dia terlepas pun nampak peluang. Ada tengok orang. Dah terlepas dia kata, Allah saya terlepas peluang. Depan dia macam-macam halangan, dia tak nampak peluang. Bila dia terlepas baru dia nampak peluang.
Mengapa benda tu terlepas? Because keutamaan dia lari. Kalau utamaan dia sama dengan waktu tu, dia nampak. Sebab keutamaan dia pada benda lain, bukan benda yang kita sampaikan. Itu mengikut kepentingan, keperluan seseorang. Sebab hari ini special. Sebab tu Allah kata, sebaik-baik jadi Allah bagi kita Malaysia. Sebab tu orang putih kata present day. Hari ini hari yang special untuk kita. Penuh dengan rahmat dan nikmat Allah bagi. Esok lagi special day. Lepas tu dia kata present day. Jadi kalau tuan-tuan nak fikir daripada situ, banyak tuan-tuan daripada sudut perkataan memahami dia memberi makna yang tersendiri. Mengikut kemampuan kita yang memberi makna dan memaknakan sesuatu. Jadi, maknanya coaching sekarang ni ialah salah satu yang memang diperlukan. Begitu juga dalam pendidikan. Apa yang ditulis oleh Coach Cikgu Amin baru ni, tentang pembelajaran kanak-kanak. Bukan saja kanak-kanak dia kena belajar, kanak-kanak pun terlampau banyak information, dia kena tatih pula information mana dia nak pakai. Sebab tu peranan guru cukup mustahak. Tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu saja yang saya boleh sembang. Melainkan mohon maaf lah kalau silap cakap, laju cakap. Kalau tuan-tuan ada tajuk, bila tulis tajuk untuk besok, saya masih buka untuk anda do some sharing. Mungkin kalau anda rasa benda ni baik, please share. Benda yang saya terang ni adalah juga reversip dia pada hari 5 bulan ni. Saya akan buat penerangan. InsyaAllah kalau saya silap saya pun nak kena filter cepat-cepat. Banyak. Jadi kita insyaAllah saya akan do some sharing. Apa yang saya cakap ni mengikut sikit ilmu yang ada, sikit pengalaman yang saya lalui berbandingan tuan-tuan di sana yang luas. Berbagai-bagai bidang pendedahan, berbagai-bagai bidang profesionalisme tuan-tuan. Syabas. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Mohon maaf, tolong share kalau ada apa-apa. Kita jumpa lagi besok tuan-tuan dan puan pada waktu yang sama. Mungkin tajuk saya masih buka lagi. Kalau tuan-tuan ada tajuk apa-apa, sila coach-coach, pakar-pakar, fellow chartered accountant yang depan saya semua ni bagi sikit cadangan. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi datang mendengar percakapan saya hari ini. Saya ingat saya cakap lebih kurang mungkin 40 minit kot. Saya tak tahulah 40 minit. Terima kasih banyak-banyak. Please do some sharing. My training pada 5 bulan ni masih terbuka. Sebelum PM pada saya, supaya saya boleh hantar borang pendaftaran. Ya. Dengan sedemikian, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir. Kalau mereka kawan-kawan tak pernah dengar ni, tuan-tuan boleh share lah kat dia orang apa saya cakap ni. Mohon maaf tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.